أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا أيها الذين آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وما توفيقي إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah hidayah inayahnya, kecintaannya juga. Bertemu lagi kita menyambung perkongsian ilmu kita akan kitab kita Allah Syariat dan Hakikat. Selawat dan salam yang tak terhingga buat jangan besar pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Juga salam rindu, salam cinta, salam ta'zim kepada sekalian para ummahatul mukminin, sekalian para ahlul bait, sekalian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sekalian para tabi'in, para tabi'in, para aulia ilah, para salafus saleh, para ulama kita yang mutaqaddimin dan mutaakhirin, sekalian para guru kita, khususnya Buat Aina Walid Al-Malik kita, juga sekalian ahli silsilahnya, khususnya moyang kita Tok Pulau Manih, Tok Pauh, Tok Baghdadi dan juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, juga sekalian ibu bapa kita, sanak saudara kita, adik-beradik kita, jiran tetangga kita, sekalian muslimin muslimat, mukminin mukminat yang telah mati maupun yang masih hidup sehingga hari kiamat, sama ada dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam pertemuan kita yang lalu 2 minggu lepas telah kita bincang akan solat sebagai penyaksian dan juga alat penyucian qalbi kita dalam berjalan menuju Allah. Dan telah kita bincang apa itu hakikat kepada solat, juga hakikat kepada zikir. Itulah tauhid, sentiasa ada ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa ada syahadah, ada musyahadah, ada muraqabah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini tersambung muka surat 82 kita Allah Syariat Hakikat perihal zikir. Permasalahan tentang zikrullah. Mengikut ahli sufi. Dia banyak versi, banyak kaedah. Cuma salah satu pada kaedah yang kita ambil daripada moyang kita Tok Pulau Manih adalah apa yang kita bakal bincangkan ini. Secara umumnya ada 3 peringkat utama. Yang pertamanya zikir nafi dan isbat, keduanya zikir Allah atau zikir qalbi, dan ketiganya zikir syuhud. Di sana mengikut mana-mana ulama adalah pecah pula zikir syuhud itu bagaimana, ada darjat begitu begini dan sebagainya, sehingga ada menjadi 7 zikir semuanya, ada lebih lagi daripada itu. Zikir yang pertama, zikir nafi dan isbat. Ini zikir bagi golongan mubtadi. Ini golongan permulaan. Ini orang yang baru berjalan, baru belajar, baru bertatih dalam perjalanan menuju rohaninya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyuci rohaninya, membersihkan rohaninya kepada Allah taala. Ini dalam membuang segala syok. Syok ni ulang kaji syok adalah 50. Membuang dari dirinya segala zon, 80 20, 90 10, 95 5. Kerana zon ni bukan yakin Kalau 100% dia disebut sebagai yakin. Kalau zon kurang dari 100%.
Tak kira 99, satu pun tetap namanya zon. Sehinggalah 51 dengan 49 tetap namanya zon. Tapi sudah menghampiri syok. Kalau syok betul-betul atas pagar 50-50. Dan waham pula terbalik daripada zon. Percaya sedikit daripada percaya lebih sedikit daripada tidak percaya. Kalau tak percaya tu banyak ke Tuhan. Itu namanya waham. Dalam penyentuhan sifat ketuhanan pada makhluk. Dalam kita adanya sifat Tuhan pada diri kita itu, di situlah sama kita rasa sifat kita tak sifat kita sok yakin ke, syok ke, zon ke, waham ke, di situ membeza martabat kita. Jadi peringkat awal ni memang tidak sampai yakin. Sebab memang ada syok sekurang-kurang ni. Sekurangnya ada syok kalau tak zon. Sebab masih nampak lagi hak diri kita. Bagi golongan ini, zikir mubtadi, nafi dan isbat itulah yang nak dilazimkan untuk menghilangkan syok, zon dan waham itu. Sifat yang ada pada makhluk berdiri dalam sifat iftikar Allah. Tiada berdiri ia dengan sendirinya. Maksudnya ayat kita menegahkan bahawa segala sifat yang ada pada makhluk semuanya berhajat, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan adanya dengan sendirinya. Bukan kita melihat sebab kita ada kemampuan melihat. Kita melihat sebab melihat kita itu bergantung kepada melihatnya Allah. Takluk pada melihatnya Allah. Bukan hak sendiri. Sekadar satu limpahan, satu pantulan daripada sifat melihat Allah pada mata kita. Jika dilihat berdiri dengan sendiri, yang dilihat sifat-sifat yang ada pada kita berdiri dengan sendirinya, yang ada kekuasaannya sendiri, maka sifat itu sudah bercerai dengan Allah. Maka ia adalah syirik. Apabila ada sekutu Allah dalam sifatnya. Syirik bagaimana? Pada etikad dah sebab percaya dah. Tapi segi praktikal ramai yang masih syirik tadi itu. Pada ilmu semua orang tanya hak siapa, semua kata hak Allah. Tapi segi praktikal banyak kita terbabas. Ini yang disebut sebagai syirik khafi. Lebih halus lagi. Segi ilmu tak syirik khafi dah. Tapi dari segi pengalaman, dari segi practicality dalam kehidupan, di situ berlakunya kesyirikan itu. Dah beriman macam mana? Sah dah? Sah dah iman. Belajar dah, ada ilmu dah, sah dah iman. Cuma tidak sempurna. Sekadar orang kata lulus periksa, tapi bukan pelajar yang cemerlang. Okay. Dilihat bercerai, tiada lain kerana jiwa diselubungi dengan syok, zon dan waham pada akal dan kalbunya. Kenapa masih nampak secerah? Sebab masih ada di sana sifat syok, zon dan waham itu dalam kalbinya. Sebab tu kata masih nampak pisau. Tak benar yakin hak Tuhan. Nak yakin macam mana? Contoh macam ni lah. Ada satu kuih yang kita tak pernah makan. Okay? Kuih tu kita tak pernah makan. Katanya kuih negeri lain lah, bukan kuih orang Terengganu. Kapur kuih itu manis. Tapi kita tak pernah rasa ke kuih itu. Yakin ke kuih itu manis? Yakin tak kuih itu manis? Kau tak cerita yakin tak lagi? Mana tetap ada zon korang kan? Percaya tahu orang kabur tadi lah. Kalau orang kabur tu orang memang betul terpercaya, haruslah. Tapi tetap habis tinggi pun 99 juga katanya. 99%, 1% masih ya kedok ni. Lagi tak habis kan. Lagi tak pecah sendiri kuih tu. Sehingga pecah sendiri, wah, cabut azam tu. Memang betul manis. Memang betul manis. Sebab dah pecah sendiri. Tu bendanya. Jadi sekarang ni jalan nak pecah itulah kena jalan zikrullah ini antaranya. Lagi kita tak pecah benda tu lagi tu kita ada zon tu. Ya ke tak ni? Ya tak Tuhan? Ya tak Tuhan sayang kita ni? Ya tak? Dah banyak sama hidup kita banyak musibah gini-gini. Ya ke Tuhan sayang kita ni? Ya mari lah buat gitu. Dahlah kita lahirnya kalau orang susah, dahlah lahirnya cacat pula. Macam-macam hidup kita susah semua. Mari muskil juga. Kata kat orang kita kadang-kadang dengan anak kita ada masalah gitu gini-gini. Mari juga setan bisik tak. Biasa mari bisik aling kita. Mana ada. Itu jadi kita sudah. Dah lah kita ni ada ragu-ragu dah. Setan ke cocok pula. Itu jadi tu. Sebab tu kena nak berzikir tu menafi dan mengisbatkan.
menafikan hak diri kita dan mengisbatkan, yakni menetapkan pada hak Allah. Dan macam mana kata kita melihat ni hak Tuhan? Kita tengok semua ni. Tu betul dia. Hak aku ke hak Tuhan ni? Boleh-boleh ada duduk dengan aku ni. Boleh kawas diri ni. Tu bendanya. Sehinggalah kita berzikir hingga Allah Ta'ala buka. Allah Ta'ala beri anugerah kepada kita melihat betapa kita ni buta. Masa tu baru hilang. Baru kita yakin. Baru kita yakin bahawa yang melihat itu hanyalah Allah. Melihat ini milik Allah, bukan milik kita. Lagi tak sampai saat tu, lagi itulah kita masih zon namanya. Habis tingginya zon lah. Kalau ada orang lihat, syok lah. Hak teruk lagi, waham lah. Jadi orang belajar ni umumnya zon. Dia belajar kan, umumnya dia bagi zon tau. Kalau orang tak belajar memang waham. Habis tinggi pun syok orang tak belajar. Ya, tak. Kita dengar gitu kan. Tapi dia belajar sungguh, insya-Allah dia masuk kategori zon. Tapi kadang tak habis juga. Mesti dia rasa sekali dia buta macam mana. Bukan Tuhan cabut mata kita. Tapi memang ada masa tu macam kita, mana kuasa aku melihatnya. Jadi jadi tahqiq orang kata. Baru dia yakin sepenuhnya. Dan lepas zikir dia apa? Tak tulis sini ya. Mana-mana zikir yang meletak dan menafikan hak diri kita. Yang masyhurnya adalah kalimah la ilaha illallah. La ilaha itu menafikan tiada yang disembah. Tiada, mana tiada hak lain tu. Illa menisbatkan kecuali Allah. Tiada yang disembah sebab apa? Sebab tiada yang berkuasa melihat, mendengar, berkata-kata, ilmunya, hidup dan sebagainya kecuali Allah Ta'ala semata-mata. Tiada yang boleh memudaratkan kita, tiada yang boleh memberi manfaat pada kita kecuali Allah. Tiada yang berkuasa kecuali Allah. Itulah la ilaha illallah. Itu disuruh ulang-ulang antaranya. Diulang dengan faham. Sehingga faham itu sebati masuk dalam jiwa kita. Ahli psikologi kata, satu perkara boleh menjadi pegangan kita, keyakinan kita, bila kita sering mengulang-ulangkannya. Sebab tu orang tua-tua dulu belajar bab tauhid suruh kita ngapa. Bab 20 suruh ngapa. Supaya menjadi keyakinan kita. Tapi sebab dia belajar gitu untuk guru dia. Bila dia ngajar anak cucu ni, dia tak cerita tujuan yang ngapa tu benda. Jadi kita ngapalah saja-saja tapi tak sampai tujuan. Sebab tak tahu. Jadi kita mainlah bola contohnya tapi tak tahu kat mana sumbagu. Mesti ketang gitu main bola sepak terkajang bola tu. Tapi tak masuk go lah. Sebab tak tahu go tu kena yang disumbaknya. Itu yang jadi hari ni. Belajar lama dah tapi tak tahu kala. Sebab apa? Sebab tadi tak tahu tujuan maksudnya. Itu jadi gitu. Yang keduanya zikir Allah ataupun zikir qalbi. Muka surat 83 ya. Ini zikir bagi golongan mutawasid. Ini golongan pertengahan. Dengan terus menisbatkan Allah kerana sudah tiada baginya syak, zon dan waham pada jiwanya. Orang macam ni terus dia menetapkan hanya pada Allah. Sebab dia tak ragu dah, dia yakin 100%. Bahawa segalanya milik Allah. Segala dilihat tiada berpisah. Segala sifat pada makhluk dalam sifat iftikar Allah. Pada dia lah, pada orang mencapai maqam mutawasid ni, pada dia tak pisah dah. Dia tak nampak dah makhluk tu makhluk semata-mata. Mana dia lihat makhluk terus dia melihat di sanalah hak Allah. Menyatu dah pada dirinya. Hilang dah padanya syak, zon dan waham tadi. Dia telah yakin sepenuhnya secara ilmu dan juga secara praktikalnya bahawa segala sesuatu itu yang ada pada dirinya juga pada diri orang lain, bahkan pada sekalian makhluk adalah semuanya itu milik Allah Ta'ala juga. Tak ada satu pun milik makhluk. Zikirnya kalimah Allah tu sendiri. Allah, Allah, Allah. Jadi ada orang tanya, dari mana dalilnya Tuhan suruh zikir Allah? Tahu tak dalil dia benda? Dalil dia ada. Dalil Quran lagi sebenarnya. Banyak kan yang Quran sebut fazkurullah. Maka zikirlah Allah. Tapi kita terjemah Melayu, maka ingatlah Allah. Nak ingat tu ingat gana. Nak ingat gana Allah. Nak ingat Allah ingat gana. Fazkurullah. Ingatlah Allah. Nak ingat gana.
Kalau kita ingat pada seseorang, minimalnya kita buat benda. Betul tak? Minimal ingat pada seseorang adalah kita menyebut namanya. Jadi bila Tuhan kata fazkurullah, sebut ingatlah Allah. Maknanya sebut nama Allah lah, kamar-kamarnya. Itu maksud dia tu dalil Allah. Ataupun di sana ada dalil apa suruh zikir dengan asma kan, Asmaul Husna kan? Ada kan? Berdoa dengannya. Dah Asmaul Husna tu 99. Kalau kita zikir dengan Asmaul Husna satu persatu, banyaklah nak habis semua tu. Bukan tak bagus. Tapi kalau kita sebut nama Allah, dia meliputi sudah 99 nama tadi. Itu kan. Itu dalil dia di Quran. Susah bagi. Ada ayat baca semua. Qul huwallah. Katakanlah dia Allah. Katakanlah dia Allah. Kita baca ayat tu sebut perintah. Katakanlah dia Allah yang esa. Dia Allah yang esa. Kan sebut gitu patutnya. Ada nama Allah dalam tu kan? Huwallahu ahad. Huwallahu ahad. Sebut kan? Ataupun sebut ahad saja macam Sayyidina Bilal bin Rabah. Ahadun ahad. Ahadun ahad. Itu Sayyidina Bilal bin Rabah. Ada nak sebut Allah Allah Allah, tak salah kan? Ada orang nak zikir hu saja pun, tu mari hujahnya tu. Boleh sebenarnya. Juga dalam hadis ada sebut, tertanya hadis akhir zaman. Saya tak ingat rawinya siapa tapi masyhur. Maknanya tidak akan berlaku kiamat selagi mana ada orang yang menyebut Allah Allah Allah. Itu dalilnya. Okay. Juga ada kalau orang ambil perjalanan tarekat, di sana ada bertemu dengan dalil hadis mursasa dia panggil. Daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, juga dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar ni dia menerima talqin zikir Allah Allah ni dalam 2 sur. Ketika dipatuk oleh ular ke dalam 2 sur tu. Ada binatang kan, kalau jengking tu. Binatang berbisa tu. Sayyidina Ali ada masalah lain, ada riwayatnya. Dan kita dah bawa kitab ni kepada Mufti Terengganu hari tu. Adalah tempang Mufti Terengganu kita, Dr. Zulkifli kan. Dr. Zulkifli muda kan. Tak? Dia pula tanya saya, apa dalil zikir ada dalam kitab ni? Mari mana dia sebut, dia zikir orang jawab. Ada dalam kitab Syekh Abdul Rauf Singkir. Saya tak ingat nama kitab apa. Memang ada dalil ni, memang ada nas. Dalam kitab tersebut ada disebut akan zikir-zikir ini, martabat-martabat zikir ini. Mufti kita sendiri telah mengesahkannya. Cuma tingkatan kita lah nak buat, apa buat terserah. Kalau ikut umum ulama sufi, martabat zikir tadi kena mula tadi lah, mula dengan la ilaha illallah kemudian baru Allah. Tapi moyang kita Tok Pulau Manis, kita panggil moyang lah sebab kita ambil ilmu dari dia. Mana terus suka buat dua-dua serentak. Tak payah tunggu, jangan tunggu habis la ilaha illallah dulu sampai hilang syok zon dan waham baru nak zikir Allah Allah Allah. Moyang kita ajar dengan kaedah dia. Terus lidah dengan la ilaha illallah, hati dengan zikir Allah Allah Allah. Nak sebut mulut pun boleh Allah Allah Allah, tak ada masalah. Tapi nak sangat sebut Allah tu mana? Dalam hatimu. Nama mana? Banyak mana? Sebanyak degupan jantungmu. Hak dalam hati ni. Hak lidah ni adalah bilangan-bilangan dia yang diberi mengikut pada guru masing-masing lah. Okey. Yang ketiga zikir syuhud namanya. Ini zikir bagi muntahi, golongan yang sampai. Yakni mereka yang sampai kepada Allah. Bukan sampai pada zat. Zat tetap tak dapat nak dicapai. Mana dia benar mengenal lah. Sampai pada ma'rifatullah istilahnya. Mengenal Tuhan. Dan tiada melihat yang lain di alam ni melainkan dalam keesaan Allah pada af'al, asma', sifat dan zatnya. Mana orang yang sampai di situ, dia memandang dengan mata basirahnya, mata hatinya, bahawa segala apa yang ada ini sekurang-kurangnya adalah perbuatan Allah. Sekurang-kurangnya. Ramai ulama sufi mengatakan itu yang wajib kita capai semuanya. Wajib memandang semua itu adalah perbuatan Allah. Baru sempurna perjalanan kita beriman kepada qada dan qadar Allah. Lagi nampak orang lain, kehendak orang lain, mana takdir dari Tuhannya? Mana kehendak Tuhannya? Sebab tu ulama kata kena sampai wajib sampai pada af'al. Nak sampai pada asma', martabat sifat dan zat atau martabat wujud tu, itu rezeki dah pula masing-masing. Kamu-kamu fardu ainnya capai pada martabat af'al. Memandang
Semua itu adalah perbuatan Allah. Dan mandang macam mana? Bukan mandang dengan mata kasar. Mandang dengan mata kasar, terbuka hijab di hati. Istilah mudah bahasa dia memandang dia, timbul kesedaran, sedar bahawa segala yang berlaku ini adalah dalam penyusunan Allah. Bukan tahu ya beza tu, bukan tahu tapi sedar. Okey, sedar segalanya dalam susunan Tuhan. Tak. Kalau orang tahu ni macam orang tidur lah, gerak tidur. Api rumah bakar ni tahu dah, dia bangun dia ngalai tidur balik. Tu orang tahu je ni, dia lalai banyak. Orang sedar dia tak lalai dah. Dia bangun tidur dah. Kalau kita ni baru tahu ni tadi api. Api. Dia tahu dah api ada, dia tidur balik lepas tu. Dia tak sedar lagi. Jadi hak sedar ni dia akan bangun. Ni semua hak Tuhan semua dah. Tak akan rasa hak lain dah. Tak akan putus. Tapi kita ni hak tengah belajar macam ni, bertatih belajar lagi ni, maksud saya sendiri ni orang kata, kejap ingat, kejap dok, kejap ingat, kejap dok, gitu lah. Lagi tak sedar mana lagi tu tak habis, lagi tu kita akan berlaku masalah. Lagi tu kita balah. Orang kata, kenapa orang tak nampak Tuhan? Orang hak sedar, orang kata Raja Imam pun dia senyum je, dia tengok kan nampak orang dah. Dia tengok orang, dia nampak Tuhan sekali di sebalik tu. Kehendak Tuhan. Maka bila dia kehendak Tuhan, wajib kebaikan untuk dirinya dan kebaikan untuk semua orang kelilingnya. Walaupun kata nista yang dia terima, wajib. Mustahil Allah membuat sesuatu yang sia-sia dan menzalimi hamba-Nya. Ya. Dia mari lambat tu sebab ada ilmu lah tu. Kalau kau tak ada ilmu, tak mari dah. Orang tak belajar memang terus. Ya, babah terus. Itu penting belajar. Belajar dulu. Jangan tanam. Sampailah Allah yang beri lepas tu. Allah yang beri kesedaran tu. Kita ikhtiar menanam. Yang boleh beri tetap Tuhan juga. Jadi kita bersungguh menanam. Kita bersungguh menanam sifat tersebut. Betul dengan jalan apa? Zikrullah tadi, dengan jalan ibadah. Mana-mana jalan bukan sekadar zikir je. Dengan jalan sembahyang yang benar, dengan jalan selawat yang benar, macam-macam kaedah ada. Sungguh kita buat jaga betul. Kita buat sebiji macam hak Nabi Nuh. Buat betul-betul. Masalah hari ni kita banyak tak buat macam Nabi Nuh sungguh. Contohlah kita baru lepas musim haji kan. Apa sebenarnya tujuan buat haji? Ini ramai orang tak tahu. Apa tujuan buat haji sebenarnya yang dikehendaki Tuhan? Tujuan apa buat haji ni antaranya? Maksud yang tak dicapai sebalik tu benda. Contohnya kita wukuf di Arafah khususnya. Di Arafah duduk mana? Keadaan dia macam mana? Hak asalnya. Hak asalnya panas kan? Panas dering dengan panas duduk. Maka masa itulah kita semua pakat peluh belaka. Bau busuk bangga belaka. Tu lah tujuan dia apa? Rasalah diri kamu hina. Rasalah kamu ni tidak ada beza pun. Semua sama, pakaian putih semua. Tak kira kamu ni pakar doktor ke, cikgu ke, orang kaya ke, orang miskin ke, pemimpin ke, orang biasa ke, kuli batok ke, semuanya sama. Tu tujuan dia. Habis tu cuma sekarang ni tak jadi dah tujuan tu. Tak. Pergi ikut pakej kan, awak pakej kelas. Tempat dia pun kelas. Dah sah dah haji? Haji sah. Tapi sampai dah masuk? Tak sampai masuk. Sebab itulah dia akan pergi kepada hak Tuhan nak. Bila sampai masuk tu baru berubah. Baru dia boleh pergi kepada syuhud semua ni. Faham tak? Kita buat puasa, saya sebut dah buat puasa. Tadilah tujuan dia apa? Maqasidnya supaya kita rasa kesusahan orang yang susah. Masa kita puasa, iyalah kita rasa. Tapi time kita buka, terasa tak kau susah buka kan ni? Yang tanya mok-mok ada ni. Masak dia masa buka. Masak setara susah lah. Wah mesti seorang. Dia tanya. Baru makan gitu slow je makan kau susah. Klik kata Allah. Apa
Bukan suruh makan orang rumah je lepas ni kan tak ada faham. Tapi mana kena ke arah tu biar kita memahami susah orang tu. Jangan sampai bermewah berlebihan kita masuk tu buka. Main air sejak seorang katanya. Sekali-sekala boleh lah. Jangan 3 hari gitu. No. Sederhana sudahlah. Itu jadi tak sampai masuk tu. Tak sampai masuk kita puasa. Sebab tu dia tak merubah kita. Tu punca dia. Semayang pun lagi ya. Apa maksud semayang? Banyak maksudnya. Antaranya apa? Kita beri salam kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belah kiri. Maksudnya selamat saudaraku yang duduk belah kanan aku. Selamat saudara aku yang duduk belah kiri aku. Saudara-saudari ya. Lelaki perempuan. Selamat apa? Selamat daripada akal jahat aku. Fikiran jahat aku. Selamat dari pandangan jahat mata aku. Selamat daripada kejahatan lidahku, ngupak, fitnah dan sebagainya. Selamat daripada kejahatan hati aku, sangka buruk dan sebagainya. Selamat daripada kejahatan tangan dan kaki aku. Itu lah. Tapi semayang berjemaah sekali. Tubik surah, tubik masjid, balah orang macam. Tadi kata selamat. Tak? Sebab ada faham. Itu lah. Tubik pula hilang lipat. Habis orang yang kata lipat dia. Pergi ke bah lipat aku kan. Itu lah punca dia. Dia tak faham tujuan tu. Sebab apa gitu? Sebab tak benar mengenal Tuhan. Sedangkan Tuhan buat segala sesuatu itu ada maksud dan tujuannya. Bukan sekadar untuk kita sembah Tuhan. Tuhan tak perlu pun kita sembah dia. Ke Tuhan naik darjat bila kita sembah dia? Tak. Kurang ke darjat Tuhan bila kita tak sembah dia? Tak. Dan setiap Tuhan beri kepada suruh ibadah Tuhan suruh kita buat tu ada kebaikan untuk kita. Kebaikan ke mana? Akhirat kita je lah syurganya. Kebaikan dunia pun ada. Kebaikan dunia ada ya hingga kita jadi hidup. Baru kita kenal siapa jiran kita kan. Baru kita bertoleransi dengan saudara mara kita. Tu tujuan dia. Di situ semua training tu, latihan. Khusus kan. Semayang pun khusus, puasa pun khusus, Ramadan tu sendiri, buat haji pun sama. Ni nak ni. Kalau kita buat lagu tu lah kita semayang ibadahnya, capai lah. Lama-lama sendiri akan jadi pergi pada martabat syuhud ini. Walaupun dah ambil jalan zikir sekalipun. Tapi sebab kita dah buat gitu ibadah kita, maka ulama sufi berijtihad. Nak siapa ni kena tambah kok lagi ibadah mereka ni. Ibadah zikir. Supaya hadir hati mereka dalam apa yang mereka buat. Sama ni mereka buat tapi hati tak hadir. Lepas tu jadi tak faham kali tu. Tak salah pergi Mekah orang kata nak ambil pakej pun. Nak pakej mahal pun kalau kita ada keuzuran. Tapi jangan sampai status kita lebih pada orang lain. Jangan sampai tahap sampai kata rasa kita lebih hebat pada orang lain. Jangan, itu bahaya. Tentang kita pemimpin, kita kena ada treatment VIP. Nak tawah, orang escort kita. Jadi kelas sama. Orang lain boleh masuk tak dalam Kaabah? Orang lain boleh masuk tak dalam Kaabah? Tak boleh ya. Kita pemimpin boleh masuk dalam Kaabah dah. Sama jadi taraf pemimpin mana sama taraf pemimpin orang kebanyakannya. Tetap dilebihkan di Kaabah tadi. Tak siapa masuk lah. Lepas tu jangan masuk juga VIP pun. Lok ni tak payah masuk lagi. Nak pergi masuk, buka semua, masuk semua. Baru betul, buka tu, VIP naik dulu tak apa. Lepas tu orang lain naik pula. Tu cara dia, baru sabar masuk. Baru tak rasa lebih, dia rasa lebih jadinya. Ni masalah yang ada pada hari ini. Jadi sekurang tadilah nak capai pada af'al, nampak semuanya perbuatan Tuhan. Okay. Baru sempurna beriman pada qada dan qadar Allah. Kalau tak lagi itulah kita muskil dengan takdir Tuhan ni. Sebab tak nampak di sebalik apa yang berlaku itu aturan Tuhan. Okay. Apatah lagi jika Tuhan bagi rezeki, capai pada syuhud, pada asma', pada sifat dan pada zat, itu rezeki lah. Itu jadilah kita martabat wali-wali lah pula. Martabat orang beriman ni cukup dengan syuhud pada martabat af'al. Mengikut majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah. Zikir ini tiada baginya huruf dan suara. Bagi orang zikir syuk ni dia tak bunyi dah. Tak ada kalimah dah sebenarnya. Hanya pandang, ini musyahadah semata-mata. Hanya dia menyaksikan, melihat. Dia tak lupa dah ke Tuhan. Zikir tadi tu disebut tu supaya tidak lupa. Kalau dia memandang semua, tak ada dah lupa pada dirinya. Dia dah sedar dah, dia tak akan lupa dah. Cuma kata kadang-kadang dia terhijab. Sebagaimana waktu siang ada matahari kan. Tapi kadang-kadang terhijab oleh kerana awang, nampaklah redup, gitu je. Tiada bagi mereka memperbanyakkan zikir nafi dan isbat
Kerana malu menafikan akan perkara yang tiada. Ini sifat ketuhanan pada makhluknya. Ha. Jadi dia ni tak banyak dah nak zikir ke kita la ilaha illallah banyak-banyak. Kalau orang lain mungkin kena buat 70,000 sehari, contoh. Ha, bukan 70,000 kan jangan pergi buat pula. Contoh sahaja. Tapi dia tak banyak dah. Ha? Sebab dia dah sapa dan nak menafikan dia lagi, malu nak menafikan sebab memang betul tak ada. Ha? Nak kata benda kita memang tak ada pun sifat. Yakin jelas pada dia tiada pun yang ada pada makhluk tidak ada satu sifat pun. Kita ni perlu sebab kita masih rasa ada sifat pada makhluk. Lepas tu kena menafikan. Ni tak ada dah, memang dia yakin dah. Nak nafi benda lagi. Cuma atas segi adab, atas adab je tetap dia berzikir la ilaha illallah. Kalau dia terima pada guru dia guna berapa kali sehari? Contohnya 100 kali sehari. Maka tetap dia buat yang 1 kali sehari zikir la ilaha illallah itu atas nama adab syariatnya. Atas batin dia rasa malu nak menafikan benda yang memang tidak ada. Tak ada nak khabar tak ada. Khabar benda ni memang tak ada dah. Tak payah khabar lah tak ada. Tak ada kuasa aku, tak ada kuasa aku. Tak payah khabar. Memang dia rasa tak ada dah. Kau kena khabar orang ke kita, aku tak ada kuasa. Nampak ada lagi tak ada kuasa aku. Nampak ada lagi tak ada kuasa aku. Tu kena khabar. Mana ada kuasa mu? Nampak ada ni tak ada, bukan hak mu, hak Tuhan. Suruh sebut tu, dia barat kita cakap bahasa kampung kita ni kok. Zikirnya, kuasa aku tidak ada kuasa, yang berkuasa hanya Allah. Bahasa kampung. Bahasa Arab hak betulnya la ilaha illallah. Bahkan tiada sesuatu pun pada diriku melainkan semuanya milik Allah. Hak mana milik kita atas hati kita? Atas diri kita hak mana milik kita? Bulu roma selah pun tak. Etan-etan nak tubuh pun tak. Nah, dah. Kalau sedar dah gitu nak nafi benda kita. Tu maknanya. Kita orang tengah baru belajar ni memang kena nafi dulu. Masih berasa masih berasa hak kita. Sebab tu kita bila orang kata kita marah. Sebab apa? Kita marah. Sebab apa bila orang kata kita marah? Hak berasa hak kita rasa kata kita. Atau kita nak marah balik ya. Kalau kita tak ada diri dah, orang kata nak marah benda. Aku nak kata dah kita. Adapun kita kenal diri kita, orang kata mu bodoh. Orang kata mu ni bodoh. Dah kita memang kenal kita bodoh. Nak marah dah? Dah memang kita bodoh. Orang kata kita bodoh dah. Orang kata kita bodoh, memang kita ngaku kita bodoh. Nak marah ke? Nak marah ke? Nak marah dah lah. Dia kata benda betul. Hak kita marah ni sebab dia kata benda tak betul kan. Kita berasa kita cerdik. Dia kata kita bodoh, kita marah lah. Tu je kita marah tu. Ni kita sedar dan kita ngaku kita bodoh. Dia kata kita bodoh. Nak marah benda tu. Memang hak dia dah kata. Dia hina kita dengan sehina-hinanya. Dah kita sedar kita hina. Tak apa lah, dalam masalah lah. Mudah lagi ibarat ni, dinding. Orang main bola. Lepas bola dinding. Selagi mana ada dinding lagi tu bola melantang balik mula. Itulah kita balas balik ya. Orang kata kita berkata balik. Orang kata kita kata balik. Selagi mana ada dinding. Cuba buang dinding tu tukar dengan dengan lasir. Ni macam ni. Selepas bola. Jadi balas agak sikit lah, tapi tak banyak dah. Tu dia jatuh slow kan. Tak terganting banyak dah. Pun jatuh juga. Asa buang tu lasir. Orang kata pun tak belakang lah. Pung tak belakang lah. Kita pun kalau betul duduk situ kita orang kata tu macam pelik. Rasa pun macam tembus tak belakang je. Dia kata siapa ya? Perasaan kita tu. Dia kata siapa benarnya? Kita macam tengok belakang tak? Tembus siapa dia belakang tu? Dia kata kita tapi macam tembus. Kita pun macam tembus ni kata. Perasaan kita begitu. Tu dah ustaz kata gitu ya. Ya dok gitu. Tu kata zong tu. Tu kata zong tu. Sebab dak duduk situ sendiri. Duduk situ sendiri baru rasa pelik sengerti dia kata. Yakin selalu kalau kena sekali gitu kau. Kena sekali je, yakin kita. Cukuplah sekali seumur hidup. Dan kena jagalah benda tu. Bila dapat sekali dalam hidup, benda tu kekal. Kecuali kita melampaui batas. Hingga tu orang tarik balik benda tu. Orang akan tarik balik juga. Sebab tu orang duduk jalan ni dia sangat beraluh, khususnya dalam bercakap hal orang. Hal dengan Tuhan mudah minta maaf dengan Tuhan je, tapi melibatkan orang dia kena lebih beraluh. Dia tidak mahu sangka buruk kat orang. Dia tak mahu kata kat orang macam mana pun. Tak mahu cakap hal orang kecuali demi kebaikan.
Betul cakap tu untuk kebaikan, bukan cakap sia-sia kabar gitu je orang buat cerita je. Dia bincang tu cakap orang pun bukanlah keadaan umum, cakaplah keadaan tertutup. Dia menjaga aib orang. Itu contohnya. Okey. Mana dia? Sama tak pengang tu tak. Zikir martabat ihsan, zikir syuhud ini juga disebut sebagai zikir martabat ihsan. Inilah yang sampai pada martabat hakikat. Ia, yakni zikir tadi itu menghapuskan kesyirikan dalam jiwa sehingga benar-benar mencapai martabat mengesahkan Allah dalam segala perbuatan dan sifatnya. Bila duduk sinilah baru betul hilang kesyirikan. Sebagaimana firman Allah, sebab tu Allah Ta'ala bertanya, memerintah pada kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu kenapa engkau tiada melihat, yakni merenung hak Allah dalam-dalam sehingga hilanglah hak dirimu. Pandang, kenallah dirimu rata-rata hingga engkau nampak Tuhanmu yang amat nyata. Kau tak kepala. Kenali dirimu rata-rata, maka nescaya kau akan kenal Tuhan yang amat nyata pada dirimu, pada alam ini. Kenal diri kita hak mana nak kena kenal ni? Hak mana? Moyang kita Tok Ulama ni dalam hikam Melayunya ketika mensyarah akan matan pertama hikam Syekh bin Athaillah As-Sakandari mengatakan kenal diri ni kenal mana? Kenal diri kita yang jahil, yang buta, yang hina, yang tuli, yang bisu, yang pekak, yang lagi yang adam yang tidak ada. Banyak tu, panjang sangat. Kita rekahkanlah. Kita rekah jadi apa? 3 perkara utama yang kenal diri ni. Apa benda? Yang pertamanya fakir. Fakir miskin. Fakir maksud dia benda? Tak ada benda satu sah. Dan sangat kita berhajat kepada Tuhan. Yang mana? Mana hak kita atau tubuh kita ni? Mana hak kita? Tak ada kan? Tu orang fakir. Orang miskin ada benda kot tapi tak cukup. Orang fakir tak ada benda satu sah. Fakir yang pertama. Yang kedua, hina. Sudahlah diri kita yang hina. Dicipta daripada tanah, daripada air mani. Ada kemuliaan langsung kita ni. Hina, banyak dosa kita ni daripada tanah liat. Yang bau busuk sebenarnya. Lepas tu bila mati kembali kita jadi tanah liat, kembali kita bau busuk. Okey. Yang ketiganya dhaif ataupun lemah. Lemah inilah maknanya kita buta, tuli, bisu, pekak, bodoh semua tu, itulah lemah. Tak ada benda-benda pun pada kita. Ni go dia. Ini tujuannya. Jadi kita belajar ni nak pergi sini ya. Bukan pergi dengan tahu. Sekarang ni tahu sebab saya khabar dah. Maka tahu dah ni. Sekarang ni nak sampai pada kita merasai diri kita fakir, diri kita hina, diri kita dhaif, lemah. Tu kena rasa. Baru betul, baru sempurna. Kalau tak dia sekadar zon lagi. Zon aku ini fakir, zon aku ini hina, zon aku ini dhaif. Zon jelah. Tapi tak rasa pun lagi. Sebab tu bila orang kata, marah lalu. Kalau betul duduk situ orang hina kita, dan memang kita hina, marah apa? Tahu? Orang kata kita ni miskin, memang kita miskin pun. Orang kata kita ni lemah, memang kita lemah pun. Tak ada. Kalau benar ada 3 ni, makalah akhirnya apa kesannya? Kalau betul ada dalam jiwa kita benda ni, kesannya maka hilanglah kesombongan dari diri kita satu persatu. Tu aku kita belajar ni supaya hilang sombong. Selagi mana ada kesombongan, mana dak habis kita belajar. Biarlah kita ulang kitab kita ni sampai lebuk kitab orang kata. Sampai lebuk kitab, cabut sela-sela. Tapi kalau dak sampai pada fakir hina dhaif, dak hilang kesombongan hati kita, maka dak habis cerita kita belajar lagi. Sebab masih sombong. Ingat sombong ni ada 8 perkara. Kalau kita tidak mahu sombong kerananya, tidak mahu rasa lebih kerananya. Disebut balik. Ada 8 perkara ni. Yang pertama, jangan sombong, jangan rasa lebih kerana ilmu kita. Okay? Yang pertama ilmu. Yang kedua, jangan rasa sombong, jangan rasa lebih kerana amal ibadah kita. Sebab semua dari Allah. Yang ketiganya, jangan rasa sombong, jangan rasa lebih kerana harta benda kita.
Yang keempatnya, jangan rasa sombong, jangan rasa lebih kerana pangkat kita. Dia jadi datuk ke, jadi apa? Ni dia, jadi pembesar, pemimpin dan sebagainya, tidak. Jadi bos ke, tidak. Yang kelimanya, jangan jadi sombong, jangan rasa lebih kerana keturunan kita. Kita keturunan orang mulia, keturunan apa? Salafus soleh. Nenek moyang kita dah ada. Orang-orang tu orang hebat. Keturunan apa? Keturunan mak kilau ke sebagainya. Jangan. Jangan rasa muliakan itu. Yang kelima. Yang keenam, jangan rasa sombong, jangan rasa jadi sombong dan jangan rasa lebih kerana pengaruh kita. Pengaruh. Okey. Ramai orang dengar cakap kita. Ni pemimpin lah khususnya kena pemimpin. Umumnya pemimpin. Pengaruh kali. Orang banyak pengaruh. Jangan. Yang ketujuhnya, jangan jadi sombong, jangan rasa lebih kerana kekuatan tubuh badan kita. Kita ada kuat, ada kuasa. Kehebatan kita, body ketan, boleh buat itu, boleh buat ini. Jangan. Dan yang terakhir, yang kelapangnya, jangan jadi sombong, jangan rasa mulia kerana kecantikan tubuh badan kita. Ni saya ulang, ilmu, amal, harta, apa ni? Pangkat, keturunan, pengaruh, kuat dan cantik. Itulah 8 perkara utama dalam masalah sombong ni. Hak utamalah tu, harus ada hak lain ya. Tapi rasa tu ibu dah tu, ibu segala sifat sombong duduk situ. Maka jangan ada, walaupun kita rasa lebih dari orang. Jangan ada. Baik beramal, baik ilmu, baik benda. Sifat baik pun kata, lebih rasa baik pada orang lain pun tak boleh kok. Itu tak, sebab kita semua hina di hadapan Allah Ta'ala. Hamba yang hina. Inilah Tuhan mengangkat darjat kita di sisinya. Okay? Kita sambung. Zikir dan solat tanpa penyaksian pada hak Allah adalah sia-sia. Mana kalau kita berzikir dan kalau kita buat ibadah, khususnya solat, tapi dalam kita buat ibadah tu kita tak nampak hak Tuhan. Yang ni kita tak nampak kuasa Tuhan dalam kita berzikir dan beramal tadi. Kita nampak kuasa kita antaranya. Kita nampak ilmu kita. Kita nampak hebat diri kita. Dalam kita boleh beramal tadi. Maka ia adalah sia-sia. Kita semayang tapi nampak kita hebat dalam semayang tadi. Maka ia sia-sia. Sebab kalau sembahyang ni sekadar zahirnya sahaja, pada fizikalnya saja, antara sembahyang orang tua yang tidak ada batinnya, ini tidak ada khusyuknya, dengan sembahyang kanak-kanak yang belajar di sekolah pasti contohnya, dia belajar semua dah sunat hai'ah, sunat aba'ah ni, hak mana lebih comel? Orang tua ni belajar semua dah sebab itu kan, tapi tak ada khusyuk tak ada khusyuk. Dia tak belajar bab khusyuk contohnya. Lepas tu dengan budak sekolah pasti dia belajar belaka sunat hai'ah, sunat aba'ah. Ngapa belaka dah? Mana lebih baik? Buat apa mengalih budak-budak? Buat budak-budak dah dosa. Oleh budak-budak sebab dia dosa ni. Kita semayang dengan keadaan pernah berdosa. Satunya. Dan kalau semayang kita atas fizikal saja, mana semayang kita ni macam semayang budak-budak juga kan. Tak lepas lagi taraf semayang kita macam taraf semayang budak-budak namanya. Nak semayang orang tua kena ada khusyuk. Khusyuk hanya hadir bila ada penyaksian akan kuasa Allah antaranya, akan hak Allah Ta'ala dalam sembahyang tadi. Boleh tak khusyuk? Baru ada beza kita sembahyang orang tua dengan sembahyang kanak-kanak. Kanak-kanak tidak pandai khusyuk tak pandai. Dia buat pun sebab tadi wajib buat. Kalau kita sembahyang sebab wajib buat, wajib sembahyang kau sebetulnya jadinya. Mana kita orang dewasa mesti berlaku perubahan ke dalam lagi sembahyang kita. Sebab kita telah memahami maksud sembahyang itu sendiri. Kalau tak sapa. Tu. Jadilah sia-sia. Maka sebab itulah tak tercegah daripada fahsyat dan munkar.
Yang kita takutnya di sana ada hadis Nabi sebut kan, barang siapa sembahyang tapi tak tercegah pada fahsyat dan mungkar, maka dia semakin jauh dari Allah. Wa na'udzubillah. Malah menjadi semakin tebal hijabnya dengan Allah. Itu yang Nabi sebut dulu. Sembahyang tapi tak capai pada khusyuk, yang tidak mencegah pada fahsyat dan mungkar, maka semakin sembahyang semakin jauh dari Allah. Semakin jiwa haji semakin jauh dari Allah. Terus semakin rasa hebat, kita pergi package kelas dengan harga 2 kali ganda orang lain. Orang lain 20,000, kita pergi 40,000. Duduk hotel 5 petang, makan sedap. Kejap hari ni ke, nak cagang kita. Contohnya. Umumnya begitu. Kita kata orang awak package tu semua tak betul, jangan kata gitu kan. Maka kita masuk orang ambil package tu semua tak betul gitu. Tapi boleh jadi gitu. Boleh jadi gitu. Atau niatlah. Dia ada keuzuran, dia package mahal sebab dia memang kena pergi sekejap aje kan. Pakai eksklusif sebab tak ada masa dah. Dia orang sibuk contohnya. Buat haji ni kodoh-kodoh hak wajib saja. Masa-masa sunat tak ada. Ambil syarat hari hak wajib je ada contohnya. Tu ada sebab tak apalah. Dia orang mampu. Bukan niat dia nak menyombong, tak apalah. Kalau ada niat lain, situlah masalah. Ia sekadar menebalkan ketuhanan dirinya dengan amal. Semakin dia beramal, semakin nampak hebat dirinya. Kata ketuhanan diri tu. Jadi semakin tadi lah, semakin sombong sebab lebih ibadahnya, lebih ilmunya. Ini semua penyakit iblis ya. Ana khairu minhu, kata iblis, aku lebih baik daripadanya kerana aku lebih dahulu ada ilmu daripada Nabi Adam, lebih banyak amal daripada Nabi Adam, lebih tinggi keturunan daripada Adam sebab daripada api, Adam dari tanah, lebih tinggi pangkatnya sebab ketua malaikat, ketua penghuni langit. Itu pangkat dia. Nabi Adam siapa dia? Satu tak jadi Nabi pun lagi, tak tahu pun lagi statusnya sebagai Nabi. Contohnya kekuatan dia memang lagi hebat. Mungkin cantiklah pada diri dia tu, tak tahulah macam mana rupa sebenar dia kan. Itu punca dia. Maka wajib melihat hak Allah pada diri kita, yakni melihat diri dalam sifat kebesaran, yakni azim, keindahan, yakni jamal, kesempurnaan, yakni kamal, dan kekerasan, yakni qahar Allah ataupun jalal Allah. Wajib kita tengok hak ada pada kita ni semua itu milik Allah. Tenggelam dalam kebesarannya, keindahannya, kesempurnaannya, kekerasan, kekuatannya. Tuhan ke? Tengok situ. Nak tengok macam mana? Tunggulah kalau kita betul bersungguh-sungguh berzikir, beramal, insya-Allah satu hari nanti Tuhan tunjuk kita. Tuhan buka pintu hijab hati kita hingga memang kita duduk situ. Contohnya Tuhan tarik ilmu kita hingga kita jadi macam dia bodoh, tak tahu nak buat benda. Nak buat benda kan, erti. Dalam sembahyang kita pun pada kadang-kadangnya. Dalam baca Fatihah boleh jadi tak ingat. Benda orang kata inilah logiknya macam mustahil tak apa. Kita orang dewasa ni tau. Tapi kadang Tuhan tarik ilmu ni, kita tak tahu nak buat benda. Blank terus. Makmum tegur dah kalau kau jadi imam. Subhanallah, kita pun tak tahu makmum tegur benda. Ada dulu mayang mana? Mayang raya. Takbiratul ihram, dah lah tak takbir 2 kali. Terus baca surah, doa Fatihah. Makmum tegur subhanallah, dia tak tahu makmum tegur benda apa. Habis mayang baru makmum tegur kau tahu, ya Allah. Mayang balik mula, dah tinggal Fatihah benda wajib. Kalau tidak sedar, kira sah je. Dah mayang berjemaah kan ada makmum tegur. Terpaksa mayang mula. Kalau kita dah sedar ni, kadang-kadang boleh jadi kita kat gunanya kita mayang. Baca pun tahu nak baca lagi ya. Katanya, mari ingat. Kita sedar. Buat mula tambah rakaat lah kita ni. Tapi kalau tak sedar, kira sah je lah. Dia maafkanlah, tarik, lupa. Tuhan bagi lupa. Sebab segalanya milik Allah. Kekuatan. Cukuplah kita sujud ke sana. Sekali ke 2 kali dah ingat dah. Duduk tu, kita duduk tahiyat ke dah baca apa doa tak ada sujud ke. Orang tak bagi keliru kan. Orang kita ingat. Dah buat hak mana dah ingat kata. Ambil hak kurang lah. Ulama kita ajar ambil hak kurang, pilih hak kurang. Sujud lagi kali, biar 3 kali dah pun jadinya. Tu sebenarnya lemah kita ni. Itu Tuhan tunjuk nanti. Kalau kita berzikir sungguh di atas jalan ni, Tuhan tunjuk.
Nanti ada kata dah ustaz kita mau lanjut dah dang dak ni. Siapa ni ustaz geraklah kita dak dang. Ha. Ingatlah kalau gitu kita perasaan kita ingatlah kepada cerita orang yang bunuh 99 orang. Ni hadis Nabi ya, ni sahih hadis Nabi. Hingga akhirnya bunuh seorang lagi jadi 100 orang. Nak tanya dia dah beramal dak dia? Dak dah beramal pun lagi. Tak. Taubat pun setengah riwayat kata dak dah taubat pun lagi. Cuma dia baru berazam, baru berniat nak bertaubat dan nak beramal. Tapi atas sebab azam dan niatnya itulah Allah Ta'ala telah memilih jalan kerahmatan kepada dirinya. Maka kita pun sama. Mungkin kita tak dah capai semua ni. Tapi kita kena ada azam, ada niat, ada kesungguhan. Kita buatlah qadar mampu kita. Kalau umur kita pendek, tak apa. InsyaAllah Tuhan akan beri kerahmatan juga pada kita sebab kita telah mula berjalan untuk itu. Setengah ulama mengatakan kalau benar begitu hal kita, insya-Allah di alam barzah nanti kita akan teruskan ilmu ini, terus belajar sampai bila kita bangkit di yaumul mahsyar nanti, di hari akhirat nanti, di hari pada mahsyar nanti, kita bangkit dalam keadaan kita musyahadah pada Allah. Kita belajar lagi di alam barzah. Ni kata setengah ulama lah. Wallahu alam sebenarnya. Sebab alam barzah ni tak banyak cerita dalam Quran. Yang banyak dalam hadis-hadis. Itu pun tengok riwayat lah macam mana. Kalau nilai riwayat dulu, boleh nilai di riwayatnya macam mana. Nah, Quran hanya sekadar menyebut Illiyin dan Sijjin dalam alam barzah nanti. Okay. Itu kita. Kesungguhlah kita nak capai jalan ni. Go tadi ya. Apa? Fakir, hina, dhaif. Hilang kesombongan kita satu persatu. Bukan belajar surah kasyah ni ya. Bukan nak cari kasyah ni. Kasyah tu para wali. Kita nak lepas fardu ain ya ni, nak lepas fardu ain sahaja. Sungguh kita dalam bab ni, sungguh kita beramal. Okey. Jangan gila. Sambung sikit lagi 84. Ketika berzikir, bukan bilangan yang dipentingkan, bukan bunyi yang dipentingkan, tetapi renungan dalam jiwa sehingga hakikat la ilaha illallah terbuka dalam mata hatinya. Maksudnya bukan bilangan yang banyak, bukan bunyi, bukan jenis kuat ke lembut ke. Itu hanya dipanggil form, hanya kaedah, hanya satu bentuk. Maksud tujuan dia apa? Supaya terbuka hijab hati tu. Renungan tu penting. Memandang ke dalam, merenung dalam jiwa tu hingga Tuhan buka. Itu yang maksud nak dicapai. Jadi mana-mana cara yang sesuai untuk itu kita buatlah. Nak zikir banyak mana? Zikir. Tapi Nabi sebut yang sedikit tapi di istiqamah tu yang lebih baik. Jadi pada kita kata start sikit dulu. Tapi istiqamah kan 10 hari, setiap kali 10. Kemudian sampai 100, istiqamah 100 je. Jangan tamak sampai 1000 tapi tak istiqamah. Sekali-sekala zikirlah nak 1000 pun. Sekali-sekala. Tapi yang kita jaga istiqamah kan 100. Bahkan kurang lagi pun tak salah. Kalau kita walaupun kurang telah dapat telah ditimbulkan renungan dalam mata batin kita tu. Nampak hak Allah. Walaupun sikit itu sudah memadai pun. Itu yang dikendaki. Bukan cara gaya zikir tu. Rentok rock ke, rentok sentimeter ke. Tak. Tapi hak mana boleh membantu, kita buat. Dan umumnya, kaedah yang membantu adalah kaedah yang mendayu-dayu, yang dizikirkan dengan penuh cinta dan rindu. Bukan kuat saja tapi tidak cinta dan rindu. Kalau nak ni, comelnya, zikir yang mendayu-dayu. Ada perasaan, ada feeling kita padanya. Begitu juga solat, bukan bilangan solat, bilangan rakaat tu kan. Dan juga berapa kali kita sembahyang, bilangan solat menjadi ukuran tetapi kedapatan menyaksikan hak Allah di dalam ibadah itu. Itu yang paling penting. Bukan sembahyang tarawih 20 ke 8 ke, tapi memandang hak Tuhan itu yang paling utama. Tapi kalau buat 20 tetap memandang hak Tuhan enggak semua, itu yang terbaik ya. Berbanding dengan 8. Kalau 8 pandang enggak, 20 pandang enggak, 20 lebih baik ya. Banyak lagi. Bukan sekadar bilangan semata-mata ya. Sebab di sini ni bukan pada perbuatan zahir. Sebab perbuatan zahir boleh ditiru. Boleh ditiru. Orang kafir boleh sembahyang.
Orang kafir boleh sembahyang ke kita sembahyang. Orang kafir boleh sembahyang 20 rakaat tarawih cara gitu. Tak ada masalah sebenarnya. Tu kata kalau kita sembahyang sekadar zahir, orang kafir boleh buat. Ngapa Quran? Orang kafir boleh ngapa? Ada orang tali seorang tu, perempuan tu, nama apa? Tak ingat saya. Cari balik ni tak jumpa cari. Menghafal Quran, bahkan menghafal 5 uti tak salahnya, kitab tafsir yang besar-besar. Mengapa hadis lagi ribu-ribu dia ngapa? Tapi dia kafir. Mana kalau sekadar zahir, itulah kita. Tak ada beza mana lah. Dengar orang kafir tadi, wa na'udzubillah. Tapi yang membeza kita apa? Kita buat tu dengan kehadiran jiwa kita. Ada batin kita menyaksi hak Allah di dalamnya. Itu yang dituntut dan itu yang dikehendaki sebenarnya. Apabila hak Allah terbuka, maka hilanglah hak diri, melainkan menyaksikan dirinya adalah hak Allah. Dalam genggaman Ar-Rahman Allah Subhanahu Wa Taala juga. Bila kita beramal sungguh-sungguh ni, hingga Tuhan buka kan? Bukan kita dapat ni dengan amal kita. Kita dapat ni sebab Tuhan buka hijab hati kita. Tapi kita beramal tu apa? Nak tunjuk kesungguhan kita nak tu. Kita adanya usaha ikhtiar kita tu. Sungguh nak tu. Nak royak Tuhan gitulah. Hingga lebih kasihnya pada kita, Tuhan pun buka. Masa Tuhan buka itulah, maka kita akan tenggelam dalam hak Allah. Tuhan buka macam mana? Qadar masing-masing lah. Tenggelam dalam ke asma' ke sifat ke dalam wujud ke qadar masing-masing. Tapi umumnya yang ulama kata yang dituntut tenggelamlah dalam perbuatan Tuhan. Kalau orang tenggelam dalam asma', dia memang tenggelam dalam perbuatan automatik. Dia buka-buka terus asma'. Memang perbuatan tu dipotong lalu, lipat lalu. Masuk dah mana dia? Memfanakan hak diri dalam hak Allah adalah wajib. Menghilangkan hak diri dalam hak Allah adalah wajib hukumnya, kerana ia menghilangkan kekuasaan diri dalam kekuasaan Allah. Ini adalah kesempurnaan Ahlussunnah wal Jamaah dalam rasa dan pandangan, bukan ilmu semata-mata. Bukan sekadar tahu je, tapi telah dirasai. Takkanlah kita belajar tentang durian, tapi dok tambah pergi petak rasa durian. Contoh kan. Nak tahu beza kan ni. Orang kabur durian, durian kapung tak sama dengan durian kacuk. Dia kabur pula. Durian musaking tak sama dengan durian di 24 ke benda-benda ke. Dia cerita je kita, terliur je kita, tapi tak nak ketak pun rasa tahu beza dia Quran ni. Tak jadi kan. Tu pun rasa kerang. Kau main cerita gitu. Bila nak tunggu kata mari kau ulu durian tu. Dia main cerita je sama kata. Kau durian senang dia ambil ke beli je. Tak rasa. Jadi bab ni pun sama. Macam mana tu? Kena berjalan lah hingga Tuhan buka. Dia orang tak boleh beri benda ni. Orang lain tak boleh beri. Kita boleh cerita, boleh ajar, boleh cerita je. Hak sebenar anugerah Tuhan. Macam mana nak rasa? Bagaimana nak rasa nikmatnya menahan marah? Nikmatnya sabar, nikmatnya syukur, nikmatnya redha. Tak sama. Nak tahu macam mana beza? Kena petak sendiri rasa. Baru tahu. Lagi tak rasa, lagi itulah khayalan. Lagi itulah angan-angan. Kalau kita tahu kita khayal, kita macam siapa dah. Macam ya dah kita ni. Tak boleh banyak. Dalam bab sembahyang pun mama kita khayal kita khusyuk dah. Sedangkan khusyuk yang sebenar hanya dicapai jika ada fakir, hina dan dhaif itu. Apa masa kita sakit ataupun anak-anak kita ke, masa apa dia ada waris-waris kita ke, yang sangat kita sayang yang sakit, dan doktor kata tak dapat nak disembuhkan dah contohnya. Kenapa masa tu kita akan sembahyang sampai nangis-nangis selok, macam khusyuk lah, macam khusyuk. Sebab apa? Sebab di situ ada sifat fakir. Kita sangat berhajat kepada pertolongan Tuhan, betul kan? Sebab tu kita nangis selok mayang. Sebab ada sifat fakir situ. Tapi fakir itu kerana sebab. Jadi bila hilang sebab kefakiran tu, itu kita jadi mayang nak khusyuk balik. Sebab kita fakir sebab ada orang sakit jadi. Jadi kita dak anak kita siapa dia pun. Bila benda tu sembuh, hilang khusyuk kita balik.
Tapi kalau kita memang kekal dalam kefakiran dengan Tuhan, nescaya kita akan kosong semua. Tu nak siapa betul tu, kan? Betul dia nangis mayang bila nak sangat tu, ya Allah tolonglah nak saya, ya Allah tolonglah maksud tu kan main. Nangis selok kita mayangnya kata. Kosong sengerti. Tapi masih kosong emosi namanya. Okay. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Surah Al-Isra ayat 81. Yang ini bila datang hak Tuhan, maka dengan sendiri akan terpadam hak kita. Padam. Bila datang cahaya, dengan sendiri kegelapan akan hilang. Kelalaian hati kita akan hilang. Hak diri kita, hak tak betul tu hilang bila Allah Ta'ala membukakan haknya atas diri kita. Sebab tu kata ulama'nya, nak kenal Allah itu adalah dengan mengenali diri. Bila kenal diri akan kenal Allah. Bila kenal Allah, binasalah diri kita, hilang. Ada benda lah. Okay. Nak kenal diri, kenal hak mana? Pakai hina da'if. Pegang sipir ni molek ya. Kita berajar ni, beramai ni, tujuan mana? Gimana? Pakai hina da'if. Hilang kesombongan kita. Kalau betul ada fakir hina da'if, hilang sombong. Selagi mana ada kesombongan, tapi rasa-rasa macam kita rasa kita fakir dah. Kita hina dah, kita da'if dah, tapi tak hilang sombong. Mana tak betul lagi fakir hina da'if kita tu. Dia sebenarnya akan hilang sombong. Hilang rasa lebih daripada orang lain. Hilang. Dah kita hilang, dah kita tak sombong dah. Tak sombong sebab mikir tak boleh. Tengok kata semuanya hak Allah, semuanya hak Allah, tu masih mikir lagi. Hak sebenar ni bukan kita fikir-fikir dah. Memang Tuhan beri dalam dada kita. Kalau masih mikir, tengok orang alim, kita pun alim. Kita pelajar alim, tengok orang lain, kita pun rasa kita pun tetap rasa rendah dia apa? Dah semua ilmu ni hak Allah. Mari kita dalam fikiran kita. Itu masih bagi bilang ada bagi. Masih bagi bilang itu bukan sebenar lagi. Itu masih berlatih. Kalau sebenar dia bilang dah. Memang tak ada. Letaklah orang bawah macam mana, orang jahil macam mana depan kita pun, kita tak akan rasa kita lebih. Sebab kita memang tak rasa kita lebih. Tapi kalau masih ada rasa lebih, kita letak orang rendah pada kita, akan bagi sifat. Akan timbul lah sifat lebih kita tu. Otomatik timbul. Kita nak hilang benda tu. Itulah sifat nafsu kita. Sebab nafsu kita belum mencapai maqam nafsu mutmainnah. Tapi kena sampai mutmainnah untuk keselamatan. Untuk Tuhan iktiraf kita sebagai hamba-Nya, untuk Tuhan benar menjanjikan syurga-Nya untuk diri kita. Nak tak sambung, kena sampai sifat nafsu mutmainnah ini. Okay, kita berhenti situ dulu, buka kitab Dairi Salik pula. Nice. Tak apa dah. Apa? Surat 33. Habis dah 33 kan? 34 pula. Surat 34, perenggang 114. Seseorang yang telah makrifah pada raja tetap akan mengenal raja tersebut walaupun berubah pelbagai penampilan. Ni kalau betul kita mengenal seseorang itu, contohnya raja, dia nyamuk mana pun tak kita kenal dia raja. Begitulah seorang hamba yang telah makrifah pada Allah Subhanahu taala tetap dapat kenal Allah SWT walau apa dimensi dan bersembunyi di sebalik apa bentuk sekalipun. Mana kalau kita betul kenal Tuhan dengan sebenar pengenalan, mana kalau depan kita ni rupa macam mana sekalipun datang,
Tetap kita kenal dia adalah di sebaliknya adalah Allah. Sifat kita maka akan jadi sifat adab yang benar dengan Tuhan tadi. Ya? Semua yang ada di dunia ini adalah sekadar menzahirkan sifat Allah. Semua yang ada. Jadi kita tengok orang yang jelek macam sekalipun orang yang jelek-jelek, maksud Melayu Terengganu dia jelek. Orang yang buruk punya perangai ke, buruk rupa ke, tetap kita melihat Allah di sebaliknya. Jadi adakah kita sanggup menghina orang tu? Kita takkan menghina dah. Sebab Tuhan datang, ibaratnya Tuhan datang pada kita dalam bentuk orang yang jelek, orang yang hina. Kita takkan menghina dia sebab kita nampak. Itulah, di sebalik itulah Allah Ta'ala juga. Maka kita takkan kutuk orang macam ni. Tapi kalau kita tak tengok Tuhan di sebaliknya, maka kita akan kutuk dia. Orang datang dengan perangai yang buruk sekalipun, tetap kita melihat di sebaliknya adalah Allah. Maka kita tak akan menghina orang yang berperangai buruk itu. Cuma kita menghina perangainya sahaja. Hina perangai boleh, marah perangai boleh, tapi jangan marah pada batang tubuh tuangnya. Satu riwayat menceritakan, wallahualam ketepatannya, kalau benar pun tak jatuh martabat Nabi pun sebagai pengajaran. Nabi Nuh AS ketika mana binatang naik sepasang-pasang atas kapalnya, atas bahteranya, maka naiklah sepasang babi, khinzir. Maka Nabi Nuh, Allah Ta'ala campurkan dalam dadanya, nak bertanya kepada babi, hai babi, kenapa muka kamu begitu? Kan pelik kan, hidung dia macam tu kan. Maka babi pun maka Allah Ta'ala pun mengizinkan babi boleh cakap dan Nabi Nuh faham. Maka Nabi Nuh boleh cakap bahasa binatang juga, wallahualam, harulah. Apa babi bertanya balik, wahai Nabi Allah, engkau tahu tak siapa yang buat muka aku macam gini? Senyap Nabi Nuh menangis taubat. Jangan kita menghina orang kita sampai ke wajahnya. Rupa macam mana sekalipun itu kehendak Tuhan. Sebab itulah salahnya LGBT. Jadi salah situlah nak tukar kehendak Tuhan atas dirinya, atas rupa zahir tu. Mana boleh? Tak boleh ikut perasaan kita. Salah. Dan kita pula sebagai mak ayah masyarakat keliling, jangan menggalakkan dia jadi gitu. Ni dak ramai menggalakkan lagi. Banyak sebenarnya LGBT yang isah yang cerita balik, dia jadi gitu sebab masyarakat kelilingnya. Baru ni masuk TV3 dah salahnya. Seorang bekas LGBT lah. Dia jadi LGBT memang sifat dia lembut sikit, tapi masa dia kecil tu dia telah dia panggil telah terkena gangguan seksual atas diri dia. Macam mana kita sebutlah, mungkin kena lewat dan sebagainya. Jadi menyebabkan dia makin nekat nak jadi puang pada hari lelaki. Baru ni saya dengar berita, ada orang ceritalah kawan baik dia lelaki. Tapi berapa kali dah nak tukar diri dia jadi nak jadi kekal macam orang lelaki ni. Setiap benda dia buat, orang suka dia jadi puang kat mana pun. Tu masalah dia. Tak ada orang beri sokongan bila nak berubah, nak kekal maintain macam lelaki tu. Ada ramai orang bila dia kekal pondang gitu orang suka pula. Ni masalah. Anak-anak perempuan kita sekolah tengoklah, kalau dia ada kawan orang lelaki lembut, khabar dia, mu jangan kawan kalau sebab lelaki lembut. Memang orang perempuan suka kawan orang lelaki lembut sebab mudah masuk kata. Sebab spesial dengan dia kata. Jadi dia menggalak orang lelaki lembut jadi lembut lagi. Lepas tu kita pula ikut orang putih pula kan. Orang putih kata benda kalau cakap nak jemput orang berucap Kalau berucap pertama-tama dia kata apa? Ladies and apa? Ladies and gentlemen. Orang lelaki lembut tu. Itu tak pakai umur. Salah tu. Jangan pakai ladies and gentlemen kan. Tukar ayat lainnya apa gentleman. Lelaki lembut tadi. Ni benarnya dakwah juga. Masuklah. Dan kita pula dia pula suka sensasikan benda macam ni. Ini masalahnya. Jadi ramai yang jadi LGBT ni bukan kerana salah peribadi mereka. Memang bermula dengan mereka, tapi kita tak beri sokongan banyak pada mereka pula. Jadi di pada mahsyar nanti jangan rasa selamat kita kan. Kalau dia dakwa kita, baru kena. Baru kita kena. Ini masalah. Tadi baru baca dalam Facebook ada orang share dia mandi mayat seorang LGBT. Asal kulit putih, tengah mandi tukar air hitam.
Habis menanoh semua. Kemaluan ni tentang tukar kemaluan semua dah lah. Semua jadi menanoh tepi air. Najis tak berti-berti keluar pada tubuh. Pasal sumbat apa? Pelik kata. Ha? Lepas pada dia apa dia pada air akhir ya, air bidara semua, bagi air semilang air dia. Istilahnya air semilang dia sebut. Jiruh tu dia buka balik ya. Bertibunya banyak jadi macam dia kepuk lalu. Oh, dia pohu. Semua hak apa? Contohnya hak macam buah dada tiruang semua jadi kecut jadi kepuk. Memang azab lah nampak jenazah tu. Jadi itulah beri peringatan pada mereka. Kasihan mereka. Ramai mereka ni tadi ya. Kita pergi saksikan lagi. Cerita lagi hal mereka. Patutnya jangan ceritalah. Kasihan mereka ya. Tetap sebab mereka tetap pun walaupun mereka begitu tetap di sebaliknya itu Allah Taala. Maka kita kena bersikap yang adil dengan mereka. Nasihat molek. Dah hak suara lembut nak buat agama. Susah apa kau pergi ke kumpul dia satu keng suruh tepik semua. Kejap aja tepik. Lama-lama pecah suara kau. Tepik suara garau tu. Nak tu nak aje. Lagi nak tepik suara garau lagi suruh tepik. Dia pecah suara kau. Lama tepik suara garau suara kasar tu. 115. Sesungguhnya pusingan tawaf adalah pusingan kehidupan. Ada 3 melalui detik sukar untuk lalui, tapi kemudian diberi kembali jalan kemudahan. Namun mereka yang sentiasa ingat dan syuhud hatinya pada Allah SWT, jua segala hal dia dapat lalui dengan tenang sama ada 3 sukar ataupun senang. Ini contoh. Kehidupan kita ni ibarat pusingan tawaf. Pusingan tawaf biasa ke Hajarul Aswad memang peluk kan. Tapi lepas pada tu dia mudah tu kan. Contoh. Jadi hidup kita pun ibarat roda, ada senang ada susah. Tapi kalau orang sentiasa memandang pada Allah, kesusahan tu lalu, senang je. Jadi senang semua. Sebab tetap dalam senang dalam susah, dalam jalan dalam jamal tetap dia memandang akan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia akan sentiasa tenang. Datang musibah, dia nampak Allah Taala di sebelah musibah, dia tenang. Datang apa? Datang kenikmatan, tetap dia memandang Tuhan di sebalik kenikmatan, dia tetap tenang juga. Dia tak bimbang jadi. Kegembiraan pada dirinya sentiasa. Itulah utamanya orang yang ma'rifatullah. Dia akan mendapat jiwa yang tenang. 116. Tempat yang mustajab dan banyak pahalanya akan penuh kesukaran. Tempat yang kurang sedikit akan mudah dilalui. Contohnya kita pergi Mekah tadi lah. Tempat mustajab doa mana? Multazam, belakang apa? Belakang makam Ibrahim lah. Sesak lah situ. Sesak berebut orang kan. Hajarul Aswad nak kucuk mustajab kan. Sesak orang. Itulah. Sebab benda molek. Benda molek orang nak dia benda molek, nak dapat benda molek mesti sakit ya. Istilahnya. Nak dapat benda molek mesti sakit. Kalau benda tu kurang molek, kuranglah sakitnya. Hak paling molek lagi sakit, lagilah musibahnya. Hanya mereka yang sanggup kesakitan boleh sampai di multazam untuk berdoa. Ini contohnya. Begitulah kehidupan dalam diri kita mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin sanggup kita kesakitan untuk Allah, maka semakin tinggi darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit mananya suruh beramai nak duduk atas sejadah lama sikit. Tu sakit sekebang habis kaki. Kalau dia sebang kaki tu tak setengah jam apa dah. Dah kau dah setengah jam dah dapatnya. Kita nak duduk kok sejam bah katanya. Dapatlah. Lebih pula lagi 4 jam. Macam adilah orang belajar baca Quran kan. Orang pandai, pahala je tak banyak, pahala baca je. Orang susah pahala dia 2. Pahala baca, pahala susah. Kita tahu kita pernah duduk situ. Oh, sakit kan baca Quran ni. Sebab kita tak pandai baca, kita tua dah baru boleh baca Quran. Sama budak-budak dah pandai baca Quran. Sakit kan ni. Awang menguh mulut-mulut rasanya. Itu pengalaman ni. Itu nikmatnya kata. Jadi untuk sampai ke darjat yang tinggi di Tuhan mesti banyak ujiannya. Maka bersabarlah kita. Kita ambil jalan zikir ni. Memang kalau kita nak beramal ni syaitan pula. Syaitan akan biar ke? Syaitan biar tak kita? Kita sama ni kita sembahyang dah. Sekarang ni kita nekat nak bayar khusyuk.
Aku nak bayar kau syok, tak kira lah. Ikut dah seminar Ustaz Zul gitu kan. Gini-gini, nak bayar kau syok mana? Kau memang, mula-mula sekali memang kau lalai dia kan bayar. Kau apa? Saya tak pakai khumu gitu. Dia nak start bayar tau. Oh, ke khumu. Mu bisik ni, aku bisik ni, bisik. Macam apa ya bisik? Gitu kita kelopor. Pak ni cocok kan sakit. Macam gigit nyamuk. Pak. Habis itu tubuh kata. Katanya. Tu tengok tu. Apa tu? Setan kacau tu. Tapi terus kita buat lagi hingga Tuhan datangkan pertolongannya. Sungguh masa tu tak tahulah. Biasanya kata kot gigit nyamuk tapi dah kita nekat awal-awal tu kita cocok gitu. Kita tonyok-tonyok lagi lah kata. Allah. Katanya sangat jadinya. Hinggalah sekarang ni tinggal siapa nak mengalah. Tinggal situ lah. Kita nak mengalah ke kita nak setan mengalah. Malangnya ramainya kita hok mengalah. Kata kita nak datang tu. Ada yang kacau lah. Kita pun tak mayah, kita pun kata malah aku mayah kosong susah ah. Kita boleh tak susah ah. Ke setan pun okey mikir. Ya, kita tambah dah. Ya. Okey. Katalah dia kadang bayar lebih kurang gitu juga. Rugi lah. Macam sebut kata nak makan selamat di sisi Tuhan ni nak jadi kekasih Tuhan kan. Ke mana nak selamat ni, nak selamat syurga, nak selamat masuk syurga mesti jadi kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan ni wali Allah lah. Bila sebut wali Allah, susah tak? Susah lah dia wali Allah nak jadi mana kita nak kena ibadah banyak gini banyak. Tak apa kita. Tengok tu. Dah nak masuk syurga tak apa? Nak lah. Hak mana hak terjamin masuk syurganya? Wali ke orang ke kita? Wali Allah lah. Dah nak tambah ni. Dah susah kan dia tak jadi wali susah. Dia kata. Ni masalah kita. Tak mau susah. Nak senang sama. Tapi kalau dunia pandai pula. Kedak. Kalau dunia khabar susah sikit gaji lebih sikit. Nak tak? Buat tak gaji lebih tau. Ramai lagi buat tau. Pelik kau. Kalau hal dunia berlomba-lomba. Sengaja susah. Sebab nak hak lebih tu. Tapi kalau sebut akhirat kau, dia kata tak dapat mata. Alasan tak dapat mata. Itulah tak dapat mata maknanya kita masih zon. Masih syok, zon dan waham namanya. Akhirat tu macam mana? Kita masih syok, zon dan waham. Tak yakin benar-benar. Tu jadi kita tak sungguh. Orang yakin dengan benar sebab yakin pada Nabi, dia akan sungguh kepada anda pun. Nabi royak kan? Mustahil Nabi dusta. Dalam Quran cerita kan, mustahil wajib ia kebenaran. Cuma bagaimana rupa sebenar itu saja tinggalnya. Adakah rupa dalam sebutlah Quran itu rupa sebenarnya atau sekadar kiasan? Rupa sebenar macam mana? Wallahu alam. Kalau Quran sebut tu mungkin kiasan saja, mungkin sebenarnya begitu. Semalam aku tengok juga orang share dalam Facebook. Tajuk tak ingat dah kata betul. Kiamat akhirat, azab api neraka menurut pandangan Quran. Wow, ada orang kena katok lah ni. Gerung kau tengok tu. Tapi betul tak gitu tu? Tinggal. Betul tak gitu gambarannya? Dia buat video gitu. Memang seksi lah nampaknya. Video grafik tapi. Tak tahu sebenar macam mana. Sebenarnya kita tak tahu. Tapi azab. Kalau neraka azab, syurga nikmat. Nikmat yang tak terkata. Dia sebut sungai, jangan pandang sungai begini. Jangan pandang sungai di dunia ni. Satu benda yang ibarat sungai di dunia ini. Tapi sebenarnya macam mana tak tahu. Sebut sungai di dunia ni benda apa? Satu benda yang menyenangkan pandangan mata kita, menyeronokkan jiwa kita mungkinnya. Jadi ada satu benda di akhirat nanti yang dia mengalir tu seakan-akan benda yang sangat menyeronokkan kita, menggembirakan kita. Tapi rupa sebenarnya macam mana Allah Alam. Inilah sungai susu, sungai apa, sungai arak kan. Mana rupa benarnya? Takkan ke air sungai itu mengalir gitu. Mai fikir gitu kok masalah. Jangan fikir gitu. Itu gambaran je. Sebenar rupa Allah Alam tak tahu. Okay? Jangan fikir pada zahir saja. Mungkin makna dia di sebalik zahir itu. Sambungan 117. Begitu juga mereka yang hampir dengan Allah, yakni para awliya, kekasih Allah, para wali. Bukan lagi mereka bermujahadah, tetapi Allah SWT yang mujahadahkan mereka agar jiwa mereka sentiasa kesakitan, hancur lantaran kecemburuan Allah SWT. Tiada mahu hati kekasihnya lalai selain dari ingat, cinta dan sentiasa menghadap pada wajahnya. Para wali, betul wali Allah, bukan mereka yang ambil jalan nak bermujahadah melawan nafsu dah.
Tuhan yang beri benda tu pada mereka. Sehingga betul mereka ni hanya benar dengan Allah Ta'ala. Macam Nabi Ibrahim AS contohnya. Nak pada anak sebagai pewaris perjuangan dia. Kahwin dengan Siti Sarah. Mula-mula kan. Tak dapat anak. Kahwin Siti Hajar. Sebab nak dapat anak tadi. Untuk mewarisi perjuangannya. Bukan hak lain maksud dia. Hinggalah lahirnya Nabi Ismail. Bila lahir Nabi Ismail, sini baru Allah Ta'ala menguji Nabi Ibrahim. Kau dah lahir, hajatmu dah tercapai. Macam mana? Sudah berubahkah hatimu dengan aku? Adakah dengan adilnya anak kamu ni berubah hati kamu dengan aku? Jadi untuk untuk pastikan hati kamu tidak berubah, aku perintahkan, istilahnya buang anak kamu dan isteri kamu. Istilahnya buang lah macam buang. Tepat dok tinggal dok di padang pasir, tak ada orang, tak ada air, tak ada benda pun. Tengok, mu percaya pada aku ke dok? Ke mu sayang cintamu pada anak dan isteri lebih pada cintamu pada aku atau bagaimana? Ni yang sebut Khalilullah, kekasih Allah kan. Tapi ternyata kasih Nabi Ibrahim AS pada Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya. Sehingga bila Siti Hajar tanya tu, dak gamak nak jawab. Kenapa tak jawab? Sehingga Siti Hajar pun Tuhan bagi petunjuk, tanya, adakah ini perintah Allah padamu? Kalau tu Nabi Ibrahim pun jawab, ya, benar. Siti Hajar pun jawab dengan tegas, kalau benar ini perintah Allah, laksanakanlah. Dengan penuh keyakinan wajib kebaikan untuk semua orang. Wajib di sana ada pertolongan Allah untuk kita. Siti Hajar pun ada semangat tahu hak Tuhan. Kalau kita kat kalau perintah Tuhan, kita ada semangat, takut apa? Atau mati sekalipun kerananya, mesti kebaikan untuk dia. Takkan mati selagi mana bukan masa kita. Itu Siti Hajar tinggal. Hingga datanglah air Zam-Zam tu kan. Air Zam-Zam datang sebab tadilah Sa'i tu, Safa Marwah, dak kena-kena pun dengan telaga Zam-Zam. Bila kabarnya usaha kita kadang-kadang buat sia-sia. Nak kau apa tidak ada usaha yang sia-sia. Faham tak? Kita zikir ni kan macam ada benda je rasanya. Tak mari buka dak buka hijab. Jangan fikir gitu. Usaha kita buat kerja kita. Hak buka lah tu kadang dengan sebab lain Tuhan buka. Siti Hajar pergi mari atas bukit, cari air tengok apa, tita air dekat nampak, tengok burung ke nampak ke. Hak jadi asbab terbitnya Nabi Ismail tok kaki. Budak tok kaki tak mana ingat tak? Logiknya air ni apa kaki dalam tanah tu. Logiknya air apa kaki? Kaki kedua kaki, kalau sekaki nak pasah dah atas kan. Mesti mana dalam kan. 10 kaki kot dah, baru dah nampak dah. Kalau atas mesti nampak air ada. Dah. Tapi sebab usaha Siti Hajar dia mari tu macam sia-sia usaha dia tu, macam sia-sia. Sebenarnya tidak sia-sia. Sebab usaha yang kelihatan sia-sia itulah Allah Ta'ala kesungguhan dia itulah bukan Allah Ta'ala mendatangkan bantuannya. Dengan asbab zahirnya hentakkan kaki Nabi Ismail. Sebab gaibnya kata sayap Nabi Jibril alaihissalam kan mencokeh tanah kali. Tu keluar air. Jadi kita dalam bab kita beramal pun nak berkehijab hati kita buat segala mungkin. Tapi tak tahu hak mana yang menyebabkan Tuhan buka. Jangan fikir kita buat sia-sia. Macam sia-sia je kita beramal ada benda-benda. Jangan fikir gitu. Kita beramal tunjuk kesungguhan kita nak. Allah Ta'ala yang akan buka. Dari tempat yang kita tak suka-suka kadang-kadang. Tak suka buat jadi gitu. Kita beramal zikir. Itu tiba-tiba je. Ini macam berlaku seorang wali Allah ni. Dia beramal 40 tahun lamanya. Kita baru beramal setahun lah. Apa lagi? Kawan ni beramal 40 tahun tau. Zikirnya tak ada. Pada dia kata dia beramal 40 tahun tak terbuka pun hijab hati dia. Tapi terus dia beramal. Hinggalah satu hari tu, sedang dia beramal, berzikir, dia tengok seekor ular menghampiri seekor anak kucing nak makannya. Maka dia ambil ranting yang ada dekat dengan dia pun lepor pada ular tu. Ular tu pun lari. Dalam masa yang sama dia tengok gitu, dia pun tengok ibu kucing itu memandang padanya, merenung. Pada saat ibu kucing merenung itulah pada dia, terbuka hijab hatinya. Maka dia faham, itulah orang kata asbab dia menolong kucing tadi lah menyebabkan Tuhan buka hijab hati dia. Doa seekor ibu. Seekor ibu kucing. Terbuka hijab hatinya. Tu. Nampak? Yalah, tak kena-kena pun kan. Dengan usaha zikir dia tu. Tapi sebab dia zikir lah, Tuhan terima kasih. Dia buat benda tu. Jadi asbab. Lepas tu kita duduk jalan ni, hati-hati. Dalam buat kebaikan dan jalan nak buat melibatkan orang, jangan, hati-hati kita. Jangan mudah nak sangka buruk orang, jangan mudah nak kata orang, jangan. Tutup lidah kita jaga. Sebab kalau ada cahaya hati boleh jadi asbab Tuhan tarik balik.
Kita beramal-beramal jadi sia-sia. Kita pahala kita beri kat orang. No. Kita kumpak kat orang, kita fitnah pada orang, kita tahu pahala kita ke dia je. Nak buka kerana hijab hati kita. Sebab tu tutup mulut. Hati kita pun tak mahu sangka buruk orang. Buat baik kita nak buat sebaik yang mungkin, seboleh-bolehnya hak mana mampu kita buat. Tak apa kita mengabaikan mana-mana pun, hatta bagi minum pada binatang sekalipun. Macam cerita wanita pelacur beri minum pada anjing. Syurga untuknya. Wanita ahli ibadah menzalimi kucing peliharaannya. Akhirnya kena neraka, wa na'udzubillah. Tak boleh kita ambil benda ni, kita iktibar kita, sebab kita takut. Kita ramai dah, sungguh beramal semuanya boleh dah, tapi kerana kita buat zalim pada sesuatu makhluk Allah atau binatang, apatah lagi pada manusia, apatah lagi bila kita memfitnah, mengupak manusia tersebut, takut dengan asbab tersebut, wa na'udzubillah. Allah menghendaki yang selain daripada itu untuk diri kita, wa na'udzubillah, tak jauh. Sebagai iktibar, peringatan semata-mata. 118. Pusingan kehidupan tetap berjalan dalam kehidupan ini. Pantulan jala dan jamalnya sentiasa silih berganti. Kadang-kala sengaja Allah Ta'ala biarkan sifat jala itu terus berada pada kehidupannya. Selagi jiwanya melihat dengan pandangan jalal, maka semakin keras sifat jala itu padanya. Jala itu tiada berubah dalam hidup luarannya, tetapi akan berubah apabila jiwanya Allah SWT berikan dengan melihat kacamata sifat jamalnya. Jadi ada orang ni hidupnya susah semua. Ini sifat jalan. Okay? Sifat jalan semua. Lagi dia tengok azab Tuhan, lagi dia tengok apa? Macam kesakitan dari Tuhan, lagi tu Tuhan beri azab. Lagi tu Tuhan beri. Lagi mudah nampak kasih aku, mudah kata aku gini-gini, lagi tu Tuhan beri. Sebab cepat tukar. Sehinggalah bila dibuka mata hati memandang kesakitan itu contohnya sebagai nikmat daripada Tuhan untuk menghapuskan dosa-dosanya, maka masa itulah baru Tuhan angkat kesakitan dia itu. Sebab Tuhan atur kita ni baik jamal, baik jalan, tak ada tujuan lain, tak ada maksud lain melainkan untuk kebaikan kita juga. Betul kata Syekh Ibn Athaillah dalam syarah hikamnya, dalam masalah tajrid dan asbab, jangan ditukar. Kalau Tuhan beri itulah yang terbaik, jangan ditukar kehendak Tuhan atas diri kita. Tapi kita tak tahu, betul kita ikhtiari. Kalau kita ikhtiar tak jadi juga, tak apalah, tetap ikhtiar. Tak jadi pun biarlah, tak jadi masalah. Tetap kita buat sekadar yang mampu. InsyaAllah bila kita memandang jalan itu dalam wajah jamal, masa itulah akan tukar. Sakit kita pun contohnya, datangnya bukan datang saja, Nabi sebut kan, datang menghapus dosa kita, mengangkat darjat kita. Pandang situlah, lagi kita tak nak pandang lagi, kita takkan sakit. Kita pandang je situ, insya-Allah sekejap je hilang sakit kita. Sebab sudah sampai maksud sakit itu didatangkan pada kita. Maksud musibah datang pada kita, ada di sana maksud kehendak Allah Ta'ala. Bila maksud itu dicapai oleh diri kita, nescaya diangkat akan musibah tersebut. Kita sakit contohnya, datang mudarat, ada masalah anak kita contohnya. Kenapa Tuhan atur anak kita ada masalah tadi? Banyak yang menyebabkan anak ni Tuhan nak khabar gitulah kita dengan mak ayah kita. Dia tunjuk anak pengen perangai dengan kita. Sebenarnya Tuhan nak tegur kita sebab pengen perangai kita dengan mak ayah kita. Umumnya kalau anak ni. Tengoklah anak kita pengen perangai benda, masalah benda dengan kita. Mungkin itu Tuhan tegur kita, itulah masalah kita dengan mak ayah kita. Dia tak minta maaf lagi dengan mak ayah kita contohnya, situlah kita minta maaf tentu. Tak kira mak lagi pada mak ayah kita. Kalau tak ada lah ustaz mak ayah kita, mana ustaz? Khidmat mereka walaupun mereka dalam kubur. Diziarah ke, doa, hatur ibadah pada mereka semua. Dah kita dah terlepas dah nak buat agama dah. Tak ada nak buat benda dah. Insya-Allah. Bila sampai pada mereka benar, nanti anak kita akan berubah. Sebab kita tunjuk kasih kita pada mak ayah kita walaupun telah ada sebagai menjadi pengajaran kepada anak-anak kita untuk mereka kasih pada kita pula. Mana cara dia? Itu cara dia. Ini macam cerita yang masyhur itu kan, orang share dalam WhatsApp kan, Facebook pun ada rasanya. Orang muda seorang lelaki yang paling slow wording pada mak dia tu kan. Anak dah dengar cakap dia kan. Tapi tu teguran dia, bila dia sedar kesilapan dia tu, dia minta maaf dengan mak dia. Asal mak dia tak maaf pun. Sama ni mak sebut maaf sama dah, tapi bila sebut kes tu mak dah maaf rupanya. Sebab tu dah jadi anak dia lawan cakapnya. Bila mak dia maafkan dia balik je, anak jadi baik selalu. Automatik je dia baik.
Dia pun rasa heran. Lama ni orang tu duduk dengar cakap pun. Bila selesai kisah dia dengan mak ni, maka anak dia pun selesai kisah dengan dia juga. Subhanallah. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup hebat dia dalam mendidik kita. Cuma kita tak nampak isyarat tu orang tu. Tu ya. Kita tak perasan. Kita hidup kita masa terpisah dari Tuhan. Ya, tak memandang berbalik wajah dia kan, berbagai-bagai rupa tu sebenarnya semuanya rupa Tuhan nak khabar kita. Kata ada hadis sebut, wahai hamba-Ku, kenapa aku sakit, kenapa kau tidak ziarahi aku? Hadis kursi. Maka hamba tanya, mana mungkin Tuhan sakit? Tidak akan lihat hamba-Ku ada yang sakit. Sebab apa? Aku nak mungkin ziarah dia tu lah. Ada hamba, aku lapar wahai hamba-Ku, kenapa kau tak beri aku makan? Hamba jawab, mana mungkin Tuhan lapar? Tidakkah kau lihat hamba-Ku ada yang lapar, jiran kamu tu contohnya, kamu tak beri makan pada dia. Kalau kau beri makan pada dia, sebenarnya kau beri macam beri makan ke Tuhan. Istilahnya Tuhan nak makan kan. Pada situ Tuhan nak, lepas tu Tuhan buat keliling kita ni ada orang tu, orang ni gini masalah tu. Tuhan nak kita khidmat, Tuhan nak kita menggembirakan semua tu. Untuk menggembirakan Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala juga. Tuhan nak kita di situ. Lepas tu Tuhan bagi kita jumpa tu. Satu orang kata kalau kucing mai kat kaki kita, memang Tuhan nak suruh pahala kita. Kenapa makan kucing tu? Orang mari jumpa kita pun sebenarnya Tuhan nak beri pahala kita. Nampak situ. Lepas tu kalau orang kaya yang faham, kita akan tengok orang miskin yang perlu pada orang kaya. Sebenarnya orang yang kaya sangat perlu pada orang miskin. Bukan sebaliknya. Bukan orang miskin yang perlu pada orang kaya. Orang kaya yang perlu pada orang miskin. Untuk buat ibadah sedekah tadi. Untuk menyalurkan hartanya untuk mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya. Tengok gitu lain kali. Tukar persepsi kita. Kita dengar je orang ada masalah, cepat-cepat kita bantu. Itulah. Sebab apa dia cerita kita? Sebab Tuhan nak kita tolong dia lah tu. Kan dia dah cerita. Kan? Kau mudah nak cerita kita. Bukan cerita sama, kau jenis cerita sama. Iyalah tu. Dah cakap tu kita. Nanti sekali-sekala khabar tu, masa tu kita beri pertolongan. Masa itulah nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau orang itu pada zahirnya yang kita tolong tu banyak buat kerja-kerja urusan agama. Dan kita yakin apa yang dia buat itulah buat benda yang benar. Bukan buat mengarut orang kata. Bukan ada masuk-masuk yang tersembunyi dan sebagainya. Contohnya. Okay. 119. Sesungguhnya penawar besar dalam kehidupan. Ayat tak macam ni. Sesungguhnya penawar besar dalam kehidupan melainkan dengan hanya mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal kata tiada tu. Sesungguhnya tiada penawar besar dalam kehidupan melainkan dengan hanya mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada obat lain dah. Obat yang ada ni untuk tenang dalam hidup ni adalah dengan mengingati Allah. Makan obat lain pun tak hilang penyakit tu. Tak ada penawar lain dah. Hanya dengan zikrullah. Hanya dengan ingat pada Allah. Itulah penawar kehidupan kita. Semakin kuat ingatan dan makrifahmu padanya, maka semakin tenang dan kuat dirimu dalam menghadapi apa jua pusingan kehidupan ini. Jadilah agama pun bila kita kuat dengan Tuhan, maka tetap kita akan tenang dan kuat. Jadi kita tak bimbang. Hilang bimbang kita. Orang kata kena buat kena dah duit nak pergi mana, dana cari mana? Ada. Takut apa? Dana dari Tuhan lah. Nak buat kerja agama, Tuhan akan tolong lah. Tuhan akan beri dana kat mana-mana. Kerja kita usaha cari di mana sumber dana tu. Tapi kita yakin akan ada orang akan menolong. Sebab kita buat kerja agama untuk Allah, mesti Tuhan tolong. Kalau kita buat ikhlas kerana Allah, tidak ada maksud lain. Macam ada gitu sekali, satu pondok tu buat program besar. Dana pun nak besar lah. Kawan tu orang pondok tak pernah mikir pun dana mari mana banyak tu. Tapi adalah seorang betul guru yang bersama. Kita jangan bimbang buat dana. Kita ada Tuhan untuk menolong kita. Kita buat ni kalau betul urusan Tuhan, urusan agama, wajib Tuhan menolong kita. Kamu jangan fikir macam mana duit dana ni. Saya akan fikir benda ni. Fikir ya. Itu Tuhan bagi pertolongan. Datang berbagai-bagai bentuk pertolongan. Yakinlah kita. Usaha sungguh-sungguh cari. Jadi kita jiwa pun tak guna gelana. Tak takut kita pada yang lain.
Nanti penting duduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita jadi tenang. Contohlah, ada kata kisah Ibrahim apa? Syekh Ibrahim bin Adham, saya tak ingat kisah siapa. Seorang raja duduk di beranda rumah dia. Dia tengok ada seorang apa orang kampung biasa tepi rumah dia kan. Pas buat kerja tengah hari tidur lena bawah pokok. Bawah pokok tidur lena gitu. Raja tu rasa cemburu. Sebab dia nak tidur susah. Raja ni susah tidur. Ataupun besar ni lah. Sebab nak tidur lena. Nak tidur seorang raja kena ada kawalan. Kawan ni tidur malam-malam ada bawah pokok. Bawah pokok payah. Kita tidur katil pun sedap kata dah tidur sedap kot. Orang main orang jaga bodyguard kita ramai yang tidur juga. Jadi raja pun tahu panggil orang tua tu naik. Raja, apa menyebabkan kamu mudah sangat tidur? Tenang hati. Kerana kamu banyak harta ke? Kata tak ada. Dah habis tu kenapa kamu tenang hati? Sebab saya yakin dengan Allah yang menjamin rezeki saya. Hebat gitu. Oh, kena raja dah dia kata padang tu. Hebat. Betul tu. Tuhan menjamin rezeki. Dia tak takut macam mana sekali pun. Dia tak takut kepada orang-orang buat khianat pada kamu. Tadilah saya yakin Allah yang mengawal saya. Tak ada mengawal apa. Dah tidur lena atas tu. Atas latar gitu je contohnya tak ada lapik benda-benda pun. Hati bahagia kata tidur lena. Okey. Hadiah dia pun kata, kalau begitu ini hadiah untuk kamu sekarung emas. Sekarung duit emas kerana berkongsi pengalaman kamu dengan aku. Sebab aku pun mencari ketenangan ni. Mudah dengar sebagai membalas jasa lah ibaratnya. Duit karung emas tu. Esokkan tu pagi-pagi esok orang miskin jiran itu bagi pula rumah. Aku pulang balik sekarung emas. Ambil mula karung emas mula. Aku tambuh kata. Gaji pun heran. Apa pula tambuh tu? Sebab sekarung emas ni lah aku duk tidur malam. Aku dah tidur malam kerana sekarung emas ni. Pertamanya duk mikir semua orang curi naik rumah aku. Debar kau curi naik rumah. Tidur kat mana kata? Dah 2 kali sehari aku dia tidur apa? Aku duk mikir nak gunakan dia putih banyak kat air. Tak tahu nak gunakan dia putih banyak kat. Itulah sebenarnya bukan duit yang menenangkan kita, tapi orang ada Tuhan jiwanya tenang. Kalau dia ada Tuhan, dia ada duit, tenanglah dia. Tenang bukan kerana duit, tenang kerana Allah. Ini penting kita kembali ke situ. Jadi hati kita ni nak kena bertaut dengan Tuhan. Baru namanya akidah. Akidah tu apa? Bertaut hati, akad ikat. Akidah kan macam akad nikah tu kan? Aqadah. Kalau tangannya samalah. Ada terikatnya hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka baru ilmu tauhid itu dinamakan akidah. Kalau sebut tauhid itu nama ilmu mengesahkan Tuhan. Yang ni apa? Segala-galanya adalah hak Allah. Itulah tauhid. Diberi nama akidah sebab itulah tambatan hati kita dengan Tuhan. Dinamakan iman kerana itulah kepercayaan kita kepada Tuhan. Istilah berbeza-beza nak cerita benda sama je. Kepercayaan, yakin kita pada Allah, bukan syok zon dan waham, yakin 100%. Baru namanya iman. Kalau ada syok zon dan waham, tak sempurnalah imannya. Ulama sebut tak sempurna. Tak kata tak beriman, tak sempurna. Imannya sudah sah, tapi tidak sempurna. Kerana dia kalau pereksanya sudah lulus, tapi tidak cemerlang. Boleh masuk syurga, tapi kalau ada salah-salah kena azab dulu. Gitu kan. Tapi mereka yang cemerlang, syurga janjinya. Macam mana sekalipun syurga, tak akan masuk neraka. Dah kalau ada masalah, Tuhan akan tolong selesaikan. Tuhan akan selesaikan. Kalau ada masalah dengan orang, ada hutang contohnya, Tuhan akan tolong selesaikan hutang tu. Kalau hal tu sama dengan orang beriman juga, orang selamat ke syurga juga. Kata ulamanya, kalau kita ni ada masalah dengan orang selamat ke syurga juga, urusan kita bukan daripada masyarakat. Urusan kita selepas titian siratul mustaqim. Ada balah dah, lepas tu yang sama sakit dah. Tak masuk neraka dah. Kita ni ada masalah dengan orang yang ahli syurga juga. Lepas titian sirat urusannya. Nak masuk syurga dah, berebut naik syurga kena ke atas jelah tinggalnya.
Kalau hak di padang mahsyar tu itu ada masalah dengan orang ada masalah orang kena masuk neraka juga. Tu setengah pandangan ulama wallahu alam. Sebenarnya macam mana. Nanti kita faham. Okey. Jadi kita situ dulu untuk hari ini. Sebagai makluman, sekarang ni saya juga dijemput mengajar. Kalau bagi yang tak dapat hadir hari Khamis ni lah, kita ada kawan-kawan kan, boleh pergi ke pertamanya Masjid Kontok Nasik. Mulai bulan 9 ni diminta saya mengajar setiap malam hari Selasa malam Rabu. Sebelum ni seminggu sebulan sekali je. Sekarang ni diminta suruh mengajar setiap minggu. Wallahu alam dah start lagi. Ya kedak tak tahulah. Tapi kalau ada rezeki, adalah. Cuma bezanya mengajar antara maghrib isyak ni masa singkat lah. Maaf. Masa singkat. Tak boleh tak kita nak apa. Ada tak detail kita bincang tu sajalah. Atau kalau hari Rabu malam Khamis semalam surah apa nama situ ah? Kat Tok Molo ada turun bawahnya batang lek no sikit. Katnya batang. Katnya batang lah, batang apa? Kita sahab baru buat tu kan, tengah bina. Ada surat kat tu still. Ya, Tok Molo kat sana tapi nak nama surat Tok Molo ni. Yang seberang baru tu lah. Seberang baru ke seberang dia situ. Minta kita nitah dah kalau sekarang ni nak masuk Tok Molo kena masuk kan boleh masuk ke tu dah kena masuk depan sikit kan susu sungai kan kat sebelum ada jambatan masuk situ jalan tu atau mula jambatan pendek kan naik jambatan pendek tu kita pergi pelawang ke kiri yang kedua. Yang pertama balik hak kita susu pakai Tok Molo tu kan. Ni hak yang kedua. Kecil je situ. Seberang bagus kan? Dia ada seberang bagus tu. Sebab tahu seberang bagus lek tu. Ni ada juga ada dua seberang bagus ni. Dia. Seberang bagus Tok Molo lah harganya situ. Ni seberang bagus Cawan 3 dia kata. Nak cerita aku kan salah tukar ke mak aku galek endung Cawan 3 tu. Seberang bagus Tok Molo. Surah tulis situ surah seberang bagus. Start semalam lah. Malam baru mukadimah tak habis ke. Mana bagi-bagi ada kawan hak memang tak boleh bagi belajar waktu duha hari ni. Boleh pergi sana lah. Setakat ni lah. Kalau berlaku perubahan wallahu alam. Tapi insya-Allah yang tu dah mula semalam akan tiap minggu. Yang masjid insya-Allah start minggu depan ni. Kita sambung jelah. Satu ada masih ada. Cuma satu ni tak ada lah. Sebab nak pergi KL ni. Ada urusan di KL. Tapi saya cuba pelang lah kalau weekend ni 2 minggu sekali ada saya ngajar. Sebab inilah jadual di KL pun tengoklah kita cuba susun gitulah kalau tambah buat tinggal terus kan ni sebab ada orang nak belajar kan. Tapi gitulah mana boleh tahu kawan-kawan tidak apa hak tak boleh mari masa siang ni kan contoh orang kerja lagi kan. Kalau berminat dengan ilmu ini, kalau tak kau pandailah cara orang lain, kau pandai orang lain lah. Kau nak baca kitab lain pun terserah masing-masing. Sekadar makluman saja. Moga berkembang ilmu ini. Sebenarnya ramai lagi yang faham untuk kembali menjadi hamba Tuhan yang sebenar-benarnya. Maka mohon doa untuk perjalanan saya dipermudahkan, usaha saya selesaikan dengan jayanya. Esok ada perbincangan tentang kad tarikh lahir. Lusa tentang khusyuk solat, tulak tentang sains dalam dalam sains dan tauhid dalam sains dan teknologi. 3 tajuk lah saya bawa semua insya-Allah. Mohon doa semua selamat pergi selamat balik semua kita mengajar lagi. Wallahu a'lam wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.